Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang kedua, siri modul PT3 untuk modul yang pertama, tajuknya indeks. Okey, untuk video kali ini kita akan lihat pula contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan bahagian B. Okey, tengok contoh soalan yang pertama. 1A, isikan petak kosong dengan jawapan yang betul. A1P kuasa negatif 7 sama dengan 1/P kuasa berapa? Okey, senang saja. Okey, so nampak 7 kat sini, automatik pada kotak ni pun akan jadi 7. Okey, very simple. Kemudian A2, 100 kuasa berapa dapat 1? Okey, perlu kita ingat apa-apa nombor kalau kuasa kosong nilainya mesti 1. Okey, 1 kuasa kosong nilainya 1. Okey, 1 juta pun okey, nilainya akan dapat kuasa kosong nilainya pun akan jadi 1 juga. Okey, kemudian 1B. Tentukan sama ada setiap persamaan berikut adalah benar atau palsu. Okey, 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 1 sama dengan 5. Okey, sekarang tengok kalau asasnya sama, operasi darab, so indeksnya kita kena tambah. Jadi 5, 2 tambah negatif 1 sama dengan positif negatif akan jadi negatif, 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, 1 ni tak payah tulis. Okey, kita boleh padamkan. Okey, tergerak sikit. Okey, kita boleh padamkan. Jadi jawapannya ialah 5. Okey, so jawapan yang pertama ialah benar. Okey, yang kedua, Y kuasa negatif 4 darab Y kuasa negatif 3 sama dengan Y kuasa negatif 7. Okey, ini pun sama, tengok asasnya sama, Y dengan Y, operasi darab. So, indeksnya kita kena tambah. Okey, jadi Y negatif 4 tambah negatif 3. Positif negatif akan jadi negatif. So, negatif 4 tolak 3 sama dengan Y negatif 7. Okey, pun sama juga betul. Okey, jawapannya adalah benar juga. Okey, dua-dua adalah benar. Okey, sekarang kita tengok dulu soalan yang ketiga. Okey, saya fast forwardkan ke soalan nombor 3 dulu, senang. Padankan dengan jawapan yang betul. Okey, yang pertama M kuasa 4 darab M kuasa 3. Okey, jadi asasnya sama, M dengan M, operasi darab, jadi indeksnya kita kena tambahkan. Jadi 4 tambah 3 sama dengan M kuasa 7. Okey, M kuasa 7. So, mana M kuasa 7? Okey, kita just ambil baris, kita just gariskan. Okey, kita gariskan elok. Okey, macam tu. Okey, yang kedua. Okey, bila ada kurungan M kuasa 2, okey, kurungan M kuasa 5, darabkan 2 dengan 5 akan dapat M kuasa 10. So, mana M kuasa 10? Okey, bawah sekali. So, kita gariskan. Okey, yang ketiga. Asas sama, bila bahagi indeksnya kita kena tolak. So kalau tak tulis ni bermaksud dia kuasa 1. Jadi 6 tolak 1 sama dengan M kuasa 5. Okey, 6M kuasa 5 atas sekali ni. Okey, sekali yang tinggal. Okey, 0 darab 7 akan dapat M kuasa 0. So apa-apa nombor kalau kuasa 0 akan dapat 1. Jadi jawapannya ialah 1. Okey, very simple. Okey, sekarang tengok pula soalan yang kedua pula. Okey, kita pada balik soalan nombor 2. 2A, lengkapkan ayat matematik yang berikut. Okey, 27 sama dengan 3 darab 3 darab berapa? Okey, senang saja. So, kita tahu 27 ni ialah 3 kuasa 3. Jadi, bermaksud 3 darab 3 kali. 3 darab 3 darab 3. Jadi, jawapannya ialah 3. Okey, yang kedua, 1/64, 0 darab 1/4 darab 1/4. Okey, so ni pun kita tahu juga 64 ialah
4 kuasa 3. Jadi bila ada pecahan 1, jadi just tambah je 1/4 kuasa 3. Bermaksud 1/4 tu darab 3 kali. Jadi kat sini jawapannya 1/4. Okey, ni saya tulis cantik balik. Okey, 4 kuasa 3 berkali dengan 1 buat kurungan. Okey, 2B. Lengkapkan rajah di bawah dengan nilai yang betul. Okey, sekarang 4 kotak ni memberikan jawapan yang sama, iaitu akan dapat 64. Okey, 64. Jadi sekarang ada dua kotak yang kosong, ada 2 kotak kosong sini, yang pertama dan yang kedua. Okey, sekarang ni 8 kuasa berapa dapat 64? Jadi senang saja. So 8 darab 8 ialah 64, bermaksud 8 kuasa 2. So sini jawapannya 2. So 4 kuasa berapa dapat 64? So kita boleh guna sifir ataupun kita boleh guna kalkulator, tak ada masalah. 4 darab 4 ialah 16, darab lagi 4 ialah 64. So berapa kali? Ada 1, 2, 3. Jadi jawapannya 4 kuasa 3. Alright. Okey, nombor 4. Okey, permudahkan setiap yang berikut. P kuasa 6 kurungan 1/3. So kita darabkan 6 dengan 1/3 kat sini. So P 6 tak boleh tulis balik. Okey, kita boleh terus gunakan kalkulator, tak ada masalah. So 6 darabkan dengan 1/3, jawapannya ialah 2, bermaksud bermaksud sini P kuasa 2. Okey, so asas sama untuk soalan nombor A2 ni, 4A2. Kemudian operasi bahagi. Jadi indeksnya kita kena tolak. So negatif akan dapat positif. Jadi 4 tambah 4 bermaksud Q kuasa 8. Okey, 4B pula. Lengkapkan petak kosong dengan jawapan yang betul. Okey, so yang ke soalan B ni, okey, 5/3 kuasa negatif 3. Bila pindahkan ke sebelah kanan, 5 ni atas jadi terbalik, yang 3 ni pula jadi positif. Bermaksud kalau 5 ni daripada bawah atas pergi ke bawah, so yang 3 ni daripada bawah naik ke atas. Okey, senang, jadi tukar tempat, 5 pergi bawah, 3 naik ke atas. Yang negatif akan dapat positif. Okey, jadi 3 kuasa 3 kita boleh guna kalkulator. 3 kuasa 3 jawapannya ialah 27. Okey, so kita dah siap untuk soalan bahagian B. Okey, sekarang kita akan lihat pula contoh-contoh soalan yang melibatkan soalan bahagian C pula. Tengok contoh yang pertama, 1A 1A1. Diberi 3x bahagi 27 sama dengan 1, cari nilai x. Yang pertama kat sini kita kena tukarkan semua soalan ni kepada asas 3. Okey, yang 3x ni tak ada masalah, kita kekalkan. 3 kuasa x bahagi 27 ni ialah 3 kuasa berapa dapat 27. Okey, so kita boleh gunakan kalkulator kalau tak mahir. 3 darab 3, 9, darab lagi 3 ialah 27. Bermaksud ada 1, 2, 3, 3 kuasa 3. Sama dengan 1 ni ialah bermaksud 3 asas kosong. 3 asas kosong pula, 3 kuasa kosong. Okey, sekarang dah dapat jawapan. Apa perlu kita buat? Sebab semua asasnya sama. Okey, jadi indeksnya kita boleh terus buat operasi. Okey, jadi ini kalau bahagi dia akan jadi tolak. Okey, so 3 ni jangan pakai lagi dah. So kita pakai yang dia punya indeks saja. So x tolak 3 sama dengan kosong. Ini negatif, pindah sebelah kanan dapat positif, bermaksud x sama dengan 3. Okey, senang saja. Okey, yang kedua, 1A2. Jika 4 kurungan 4 kuasa 4 sama dengan 4y kurungan 64, cari nilai y. Alright. So kat sini kita kena selesaikan. Okay, kita kena gunakan kita kena permudahkan menjadi
semua kuasa 4. Okey, 4, 4, 4, 64 ni pun tukar kepada asas 4. So 4 kuasa berapa dapat 64? 4 darab 4, 16 darab 4 dapat 64. Bermaksud 4 kuasa 3. Okey, so kat sini maksudnya darab. Okey, so bila darab, indeksnya kita kena tambahkan. So ni 4 kuasa 1. Jadi 4 1 tambah 4 sama dengan 4y kurungan yang pertama tadi, yang ni ialah 4 kuasa 3. Okey, 4 kuasa 3. Jadi bila kurungan bermaksud darab, operasinya indeks kita kena tambah. Tambah berapa? Tambah 3. Okey, jadi yang asasnya kita boleh buang. Okey, kita cuma ambil yang indeks saja. Jadi 1 tambah 4 bersamaan y tambah 3. Okey, kemudian ini positif, kita pindahkan sebelah kiri dapat negatif. Jadi y sama dengan 1 tambah 4 tolak 3. 1 tambah 4, 5. 5 tolak 3 ialah 2. Jadi jawapannya y sama dengan 2. Okey, itu ialah contoh soalan yang pertama untuk bahagian C. Sekarang tengok pula. Tadi 1A sekarang 1B pula. Okey, permudahkan P kuasa 5 bahagi P kuasa negatif 4. Okey, so sekarang asas sama P dengan P. So operasinya bahagi, jadi indeksnya kita kena tolak. So tulis balik sini P 5 tolak negatif 4. So negatif akan dapat positif. So 5 tambah 4 sama dengan P kuasa 9. Okey, direct question. Okey, 1B2 diberi 5 kuasa 6 kurungan 3 sama dengan 125 kuasa 2 kurungan T. Cari nilai T. Okey, so macam biasa 125 ni kita kena tukar kepada asas 5 ikut pada yang sebelah kiri ni. So 125 ni 5 kuasa berapa dapat 125? Kita boleh guna kalkulator. So 5 darab 5 ialah 25, darab lagi 5 ialah 125. Bermaksud ada berapa 5? 1, 2, 3. So 5 kuasa 3. Okey, darabkan dengan 2 kurungan T. Okey, jadi sekarang kita kembangkan. Okay, bila kembangkan, bila kurungan ni kita kena darabkan dia punya indeks. So 6 darab 3 ialah 18 sama dengan 5. Okey, ini semua kita darabkan juga. 3 darab 2 ialah 6. 6 darab T ialah 6T. Okey, sekarang kita abaikan dia punya asas ni, kita cuma ambil dia punya indeks saja. Jadi 6T sama dengan 18. Ini darab, pindah sebelah kanan jadi bahagi. Jadi T sama dengan 18 per 6. Okey, kita gunakan kalkulator. 18 per 6, jawapannya ialah 3. Okey, jawapannya ialah 3. Okey, sekarang tengok soalan 1C pula. Selesaikan persamaan serentak yang berikut. 8 kuasa X kurungan 2 kuasa Y sama dengan 32. Yang kedua 5 kuasa X per 25 kuasa Y sama dengan 625. Okey, sekarang kita tengok persamaan yang pertama ni. So ni 8, ini 2, ini 32. Kita kecilkan 8 ni kepada asas 2 ikut asas yang paling kecil. Ini pun sama, kita kecilkan kepada asas 2 yang paling kecil. So ini 2 kuasa berapa? Ini 2 kuasa berapa? Okay, sekarang kita guna kalkulator kalau tak mahir. So 8 ialah 2 darab 2, 4 darab lagi 2 ialah 8. Jadi 2 ada berapa ni? Okay, ada 1, 2, 3. So kat sini bermaksud 2 kuasa 3 darabkan dengan X. Okay, saya tulis kat bawah ni lah senang. Okay, saya asingkan. Mula 8X 2 kuasa Y sama dengan 32. So 8 ni ialah 2 kuasa 3X kurungan 2 kuasa Y sama dengan, okey, 32 ni ialah 2 kuasa berapa? Okey, tengok. Sambung lagi, darab lagi 2 ialah 16, darab lagi 2 ialah 32. So 2 ada berapa? 1, masih bergerak je. Okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Cepat-cepat dia bergerak je kalkulator ni. Okey, so 2 kuasa 5. Okey, sekarang kita buang dia punya ataupun kita abaikan dia punya
dia punya asas. So ini kurungan bermaksud darab operasi tambah, indeks akan jadi operasi tambah. Okey, jadi kita abaikan dia punya asas ni. Kita ambil dia punya indeks saja. Okey, so 3x tambah y sama dengan 5. Ini ialah persamaan yang pertama. Okey, sekarang kita nak buat persamaan yang kedua pula. So ini 5x, ni 25x, kita kena kecilkan kepada 5 asas, 5 kuasa berapa. 625 pun kita kena kecilkan kepada 5 kuasa berapa. So kita tulis balik kat sini 5x per, okay, 25, 5 darab 5 ialah 25, bermaksud 5 kuasa 2, 5 kuasa 2y, sebab ada y kat sini, kita tulis balik, sama dengan, okay, 625 darab lagi, darab 5, darab 5. So 5 dia berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, bermaksud sini 5 kuasa 4. Jadi bila asas sama, okay, 5 dengan 5, ini operasi bahagi. Bila operasi bahagi, dia punya indeks kita kena tolakkan. Okay, so kita abaikan dia punya asas ni, kita ambil dia punya indeks saja. Jadi kat sini x tolak 2y sama dengan 4. Okey, ini ialah persamaan yang kedua. Okey, sekarang kita ada dua pilihan, sama ada kita nak gunakan kaedah penghapusan ataupun kita menggunakan kaedah penggantian. Okey, kalau saya akan pilih menggunakan kaedah. Okey, saya buat kat sini garis supaya nampak. Okey, saya akan gunakan kaedah penghapusan. Okey, macam mana cara nak guna kaedah penghapusan? Okey, saya tulis yang pertama, ini persamaan yang pertama, 3x tambah y sama dengan 5. Ini ialah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, x tolak 2y sama dengan 4. Ini ialah persamaan yang kedua. Kemudian saya akan pilih satu huruf ataupun satu pemboleh ubah yang kita nak hapuskan. Okay, sekarang saya dah hapuskan huruf x. So ini 3, ini 1. Okay, kita darab silang. So 3 darab kat bawah ni, 1 ni darab kat sebelah atas. Okay, jadi 3 darab 1 ialah 3x tambah ini 1. 1 darab 1 ialah 1y sama dengan 5 darab 1 ialah 5. Okey, yang bawah pula 1 darab 3 ialah 3x tolak 2 darab 3 ialah 6y sama dengan 4 darab 3 ialah 12. Okey, sampai sini kita dah boleh gunakan ataupun kita nak hapuskan x ni. So bila dua-dua tanda positif, kita guna tolak. Kalau salah satu positif atau negatif, kita kena tambah. So 3 tolak 3 ialah kosong, tak payah tulis. 1 tolak negatif 6, kalau tambahnya kita boleh guna kalkulator. 1 tolak negatif 6, 1 tolak negatif 6 ialah 7. So inilah 7y sama dengan 5 tolak 12. 5 tolak 12 ialah negatif 7. Okey, yang ni darab, pindah sebelah kanan jadi bahagi. So negatif 7 per 7, jawapannya ialah, okey, kita bagikan dengan 7. Negatif 7 per 7, jawapannya ialah negatif 1. Itu yang pertama. Sekarang kita masukkan, kita masukkan ataupun kita gantikan nilai y sama dengan 1 ke dalam nombor 1 balik. Senang. Okey, jadi 3x tambah y sama dengan 5. Sekarang kita gantikan nilai y ni dengan nombor negatif 1. Okey, jadi 3x positif negatif akan dapat negatif 1 sama dengan 5. Ni negatif 1 pindahkan sebelah kanan akan dapat positif. 3x sama dengan 5 tambah 1 ialah 6. Ini darab, pindah sebelah kanan akan dapat bahagi. So 6 bagi 3, kalau tak mahir guna kalkulator. 6 bagi 3, jawapannya ialah 2. Okey, so kita dah siap mencari nilai bagi x dengan y. Kita menggunakan kaedah penghapusan dalam menyelesaikan persamaan serentak. Alright, so kita dah siap pun membuat latihan melibatkan tajuk indeks untuk soalan bahagian B dan juga untuk soalan bahagian C. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome.
Okey, kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.